Shalom saudara-saudari, bertemu lagi dalam Rhapsody of Reality TNI Malaysia. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang bertajuk Hiduplah demi Dia. Mereka terkejut dan menganggapnya sangat pelik bahawa kamu tidak turut menyertai mereka dalam kumbangan ketidaksenonohan dan mereka menganiaya. 1 Petrus 4 ayat 4. Sepanjang hidupmu, kamu pasti telah mendengar bahawa kedatangan Tuhan semula sudah semakin dekat. Namun, jangan salah anggap mengenainya kerana ianya lebih dekat daripada yang kamu sangkakan. Peranan kamu adalah untuk bersiap sedia dan menantikan kedatangannya semula. Adakah kamu salah seorang daripada mereka yang tidak sabar-sabar menantikan kedatangannya semula? Dia berkata dalam Lukas 21 ayat 34 hingga 36, "Jagalah dirimu supaya hatimu tidak dibebani oleh kebingungan dan kemabukan serta kekhawatiran hidup, dan hari yang tidak terduga itu akan datang kepadamu. Sebab hari itu akan datang seperti jerat ke atas semua orang yang tinggal di seluruh muka bumi ini. Maka berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk melepaskan diri daripada segala sesuatu yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." 1 Tesalonika 5 ayat 2 hingga 3 mengatakan, "Kerana kamu sendiri tahu dengan jelas bahawa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Sebab ketika mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan datang menimpa mereka, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, dan mereka pasti tidak dapat melepaskan diri." Firman menunjukkan kepada kita bahawa perkara-perkara ini akan berlaku menjelang akhir zaman, dan kita sekarang berada pada zaman yang dikatakan oleh kitab suci itu. Sesungguhnya kita sedang melihat semua tanda nubuatan tersebut dinyatakan di hadapan mata kita. Sekarang Ibrani 2 ayat 3 memperingatkan, bagaimanakah kita dapat melepaskan diri jika kita mensia-siakan keselamatan yang sebesar itu? Pastikan kehidupanmu selaras dengan Tuhan. Kamu hidup menurut firman-Nya. Jangan berasa malu untuk mempertahankan Tuhan. Dia telah mempertahankan kamu dan menyelamatkan kamu. Jangan berasa malu jika memanggil kamu dengan nama yang bukan-bukan, mengejek kamu, dan bahkan menganiaya kamu. Hiduplah demi Tuhan. Alkitab mengatakan bahawa ianya lebih baik untuk menderita pengkhianatan kerana melakukan perkara yang betul daripada menyertai mereka yang hidup dalam kesalahan. Sekiranya mereka menjauhi kamu kerana kamu mempercayai Yesus, maka Yesus mengasihi kamu. Jika mereka meninggalkan kamu, Dia tidak akan meninggalkan kamu. Dia sentiasa ada di dalam dirimu dan ada bersama dengan kamu. Oleh itu, bezakanlah dirimu untuk Tuhan. Itulah yang Tuhan mahu kamu lakukan. Ingatlah, hari pengangkatan itu tidak mempunyai tanda. Dalam arti kata lain, ia boleh berlaku bila-bila masa. Oleh itu, layanilah Tuhan dengan sepenuh hati dan sukacita, supaya apabila Dia datang, Dia akan menemui kamu yang bersinar dan membara dengan roh melayani Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa yang diberkati, ianya merupakan satu kehormatan untuk diperhitungkan bersama dengan mereka yang lepas dari kehancuran yang akan berlaku di dunia ini. Ketika aku gairah menantikan kemunculan-Mu, aku bersinar dan membara dengan roh, melayani Engkau dengan segenap hati dan bersukacita. Dalam nama Yesus, amin.
Sebagai renungan tambahan, kita boleh membuka firman Tuhan di Injil 1 Petrus 4 ayat 1 hingga 4. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.